Halo, salam sejahtera. Saiful Hamdan. Kita ada stok Proton Saga sedang menunggu JPJ buka untuk register. Kereta-kereta ni semua dah ada pembeli, cuma pending JPJ saja. Memandangkan kita sudah mula beroperasi lepas PKPB dilaksanakan dan kereta pun dah ada stok, kilang Proton dah start jalan. So ni adalah model-model pasca COVID-19 masih baru lagi. Jadi video kali ni saya nak cerita berkenaan Saga 2020 sebab ni dah keluaran 2020. Apa yang saya tak suka dekat model Saga baru ni. Jadi kita mulakan dengan bahagian luaran. Ramai orang suka Saga ni, pertamanya sebab dia murah dan keduanya design dia cantik, smart. Lebih-lebih lagi yang facelift ni dia tambah baik dengan banyak ciri yang even kereta yang harga jauh lebih mahal pun tak ada. Tapi setiap kereta buatan manusia ni ada kekurangan juga. Jadi saya akan ceritakan apa kekurangan Saga ni dari pandangan saya. Saya jual Proton tapi saya tetap juga mewakili pengguna kereta di Malaysia sebab saya pun pakai kereta, saya pakai Proton juga dan ada juga kelemahan-kelemahan yang ada pada Proton ni yang saya rasa ramai orang patut tahu jugalah. Okey, untuk Saga baru ni, benda yang saya tak berkenan untuk bahagian luaran benda pertama yang saya tak berkenan adalah bahagian pillar ni, khususnya yang premium lah. Sebab premium dia hitamkan dekat bahagian B pillar. Dia guna stiker vinyl tampal ni bagi hitam. Tapi design pintu ni dia bukan design pintu yang macam Gen 2 dulu. Sebab dia punya side mirror, dia punya base untuk side mirror, plastik dia sampai sini. Kalau dia punya plastik sampai sini, maksudnya bahagian ni body color, okey lah, dia nampak kemas. Sama juga dengan bahagian dekat belakang ni untuk C pillar ni. Kalau dia punya hitam ni sampai sini je, yang ni body color, okey, dia nampak kemas. Tapi masalahnya sebab dia buat panel plastik tu di cover hitam sampai sini. Sama juga dengan base side mirror ni. Jadi kenapa Proton tak wrap sekali bahagian atas ni dengan warna hitam sama macam ni supaya dia punya profile tu nampak lebih kemas. Tapi Proton cuma wrap bahagian sini saja. Atas ni dia biarkan warna body. So dia akan nampak janggal dengan panel ni dan juga panel ni sebab dia dah cover sampai atas ni jadi warna hitam. So pada saya itu adalah satu kekurangan dari sudut design profile. Dan satu lagi berkenaan pintu belakang, ini di highlight oleh sahabat Facebook saya Theophilus Chin. Dia kata Saga baru ni pintu belakang ni terlalu panjang. Jadi bila saya tengok balik, saya teliti komen dia, betul lah apa yang dia cakap. Sebab Saga ni masih menggunakan platform yang sama dengan Saga BLM dan FLX, iaitu diasaskan daripada Proton Savvy. Dan maksudnya platform ni dah lama lah, daripada tahun 2005. Bila Proton keluarkan Saga VVT tahun 2016, dia design body luar ni supaya dia nampak lebih sporty lah, lebih elegan. Dia punya atas ni dipanjangkan lagi. Jadi bila dia panjangkan lagi, dia panjangkan juga bahagian pintu. Jadi pintu tu akan nampak lebih panjang. Dia seolah-olah kereta ni adalah Saga eksekutif. Jadi pintu dia nampak panjang. Jadi pada saya, kalau Proton buat design pintu ni macam pintu Proton wajar, dia buat satu cut line macam ni, dan lepas tu ada quarter window yang fix dekat sini, saya rasa itu akan nampakkan kereta ni lebih proportion lah daripada bahagian tepi. At least dia ada follow ciri-ciri wajar. Sebab saya rasa kereta Proton yang ada quarter window fix dekat body cuma wajar je. Dia ala-ala Volvo dan Audi. Tapi kebanyakan orang tak perasan lah. Ini cuma pendapat peribadi saja. Seterusnya apa lagi bahagian luar yang saya tak berapa berkenan. Lagi satu yang model facelift ni, dia gantikan fog lamp depan dengan LED DRL. Okey lah, tapi secara peribadinya saya lebih prefer ada fog lamp sebab dia membantu pemanduan di waktu malam, terutamanya bila hujan lebat. Sebab lampu utama Saga ni ramai orang kata tak cukup terang. Pada saya okey, cuma mungkin angle lamp mentol tu nak kena adjust lah. Sebab model Proton yang jual kat Malaysia kebanyakannya tak ada switch untuk adjust angle lampu, kecuali certain model macam Perdana, wajah yang high spec dengan Gen 2.
yang Highline. Tapi kebanyakan model tak ada switch adjust tu. Yang kat Malaysia yang kat UK dia orang bagi semua. So dia gantikan fog lamp tu dengan DRL. Tapi DRL ni bila on lampu dia off pula. Jadi malam tak boleh pakai lah DRL tu. Sebab dia memang betul-betul pakai untuk siang je. Itu kekurangan. Lepas tu sebab model facelift ni dia dah buang lampu fog lamp belakang. So belakang dah tak ada fog lamp lagi lah. Jadi tak adalah orang boleh salah guna lampu tu waktu siang atau waktu malam yang bukan patut on lampu fog lamp. Satu lagi yang saya tak suka, Saga ni bukan Saga je lah, kebanyakan model Proton yang dulu-dulu, model sedan ke model hatchback ke, dia orang tak pernah letak switch buka bonnet ni dari sini. Kena buka daripada pintu belah driver. So belakang ni dia lekuk, ada lekuk tapi tak ada button, tak ada switch. Dia cuma letak switch tu untuk start daripada Izora je, dia pakai switch mechanical. Tapi bila keluar previous Suprema S, switch tu dia tak repeat balik untuk design tu, terutamanya untuk Suprema S. Sebab Suprema S ni hatchback, kita nak practical hatchback tu mesti ada switch kat belakang, tapi dia tak buat. So Saga pun sama, mungkin dia nak cut cost ke, tapi dia tak buat switch kat belakang tu. So dia kurang sikit lah practicality dia. Untuk model facelift ni dia atasi masalah tu dengan menggunakan kunci yang baru ni. Kita tekan unlock ni, hold lama-lama dia akan buka lah bonnet. Okey lah juga kan. Tapi saya lebih prefer ada button kat sana, dia lebih praktikal. Dan satu lagi yang saya rasa, saya tak tahulah apa tujuan Proton alihkan antena radio ni dari depan ke belakang. Pada saya tak ada masalah pun kalau dia letak antena radio kat depan, sebab dia still guna design bisting. Kalau dia nak letak belakang, kenapa tak guna shark fin kan? So kalau dia guna bisting, tak payah alih ke belakang, tak apa, biarkan je kat depan ni, kemas je pada saya kan. Itu satu. Lepas ni kita tengok apa yang ada kat dalam pula. Benda yang saya tak suka kat dalam. Belum unlock lagi. Okey, sekarang yang kat dalam pula. Okey, benda yang saya tak suka kat dalam. Oh, sebelum tu kalau korang suka atau tak setuju dengan apa yang saya tak suka ni, boleh like video dan kongsikan di dalam ruang komen. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk video-video yang macam ni. Mungkin saya akan buat video lain pasal model lain juga. Okey, kita teruskan apa yang saya tak suka dengan bahagian dalam. Bahagian dalam untuk Saga, at least Saga sekarang semua power window untuk 4 pintu. Cumanya untuk Saga ni dia tak pernah ada automatic untuk belah driver. Even yang untuk auto down pun tak ada. Ni semua power window, tapi nak tutup buka tingkap kena tekan atau kena tarik. Hanya untuk Saga Model lain Proton belah driver semua ada auto. Saga je tak ada. Dan satu lagi untuk Saga, button ni dia design sama dengan Airy dengan Persona. Tapi untuk Saga dia tak buat button ni ada lampu. So bila malam semua ni gelap lah. Even yang ni pun dia tak lampukan. Padahal switch dia sama je dengan model-model Proton lain. Yang lain semua ada lampu, yang Saga punya tak ada lampu. Saya dah try masa launching kereta ni, saya on lampu malam, semua ni tak menyala lah. So gelap lah semua ni. So saya tak suka lah. Lagi satu lagi yang saya pun tak suka ni dekat semua model Proton lah, kecuali model Inspira dengan X70. Dia ada button dekat steering, button ni besar, tapi bila malam on lampu, button ni semua tak ada lampu. Ni semua label printed je. So bila lama-lama benda yang printed ni selalunya bila kita selalu tekan-tekan, dia akan hilang. So tak tahu kenapa Proton tak nak buat lampu kat button steering ni. Kalau ada lampu malam senang sikit nak pakai, kita nampak cantik lah sikit kan. Sekarang pun lampu dashboard semua dah warna putih. Okey, dalam kereta panas ni. Okey, ini satu lagi yang saya tak suka, khususnya Saga ni, tang aircon. Aircon dia sejuk, memang sangat sejuk lah. Saya rasa antara kereta Proton yang aircon paling sejuk lah Saga ni, sebab kabin dia kecil, blower dia sama kuat dengan kereta Proton lain. Cumanya Saga yang kat Malaysia, dia tak ada adjust airflow. Dia cuma ada airflow daripada aircon atas ni je. Dia tak boleh adjust airflow keluar dari sana ataupun keluar dari kaki. So yang dia ada sini cuma angin luar, angin dalam, fan speed, temperature dengan aircon. Itu je. Saya tengok Saga ni yang dijual dekat Australia. Dekat Australia Saga ni dia panggil S16 sebab model Saga, bukan Saga ni, Saga FLX dengan BLM. Dia jual dekat Australia pakai nama S16 sebab Saga BLM FLX dekat Australia diguna enjin 1.6. Model Saga kat sana dia ada adjust untuk airflow aircon.
Dan dia ada temperature panas sejuk lah, sebab model dekat Australia dia sesuaikan dengan cuaca 4 musim. Tapi at least dia ada switch untuk adjust airflow. So aircon dia lebih komplit lah dekat sana. So kalau mana yang nak beli Saga yang nak rasa unik kan, ada bajet sikit, belilah Saga FLX yang Australia punya spek. Dia nama dia S16. Yang kat Malaysia, even daripada BLM sampailah ke model VVT facelift ni, aircon dia macam ni lah juga. Dia tak ada adjust airflow. Walaupun yang baru ni dia dah tukar semua warna putih lampu dia, tapi dia still tak pasang function untuk airflow angin yang kita boleh adjust, nak kaki ke, nak atas ke, nak semua ke. Tapi mungkin pasal aircon dia dah sangat sejuk, jadi Proton kata tak payah buat lah airflow adjust ni, biar satu flow je keluar kat aircon ni. Orang tak komplain sangat. Memang tak ramai lah komplain, tapi ada, saya perasan ada lah juga 1%, 2% orang yang komplain dia tak boleh adjust kaki sebab aircon ni terlalu sejuk. Jadi kadang-kadang kita nak kurangkan dia punya angin tu, sebab angin ni kuat tau. Even satu speed pun dah kuat angin dia. Jadi ada orang bila dah angin aircon dia sejuk sangat tu, dia nak kurangkan angin sejuk tu, dia pergilah kan alihkan ke kaki. Jadi penting jugalah sebenarnya ada adjust airflow ni kan. Dan satu lagi dalam ni pasal dulu model VVT ni keluar, dia ada fog lamp depan belakang, dia adalah button fog lamp depan belakang kat sini. So button kat sini complete lah. Yang facelift ni dia dah tak ada fog lamp, depan belakang pun tak ada. So ada blank lah dua kat sini. Jadi kat dashboard ni nampak macam kurang lah dua button kat sini, sebab dia still guna layout yang sama, tapi fog lamp dah tak ada. So tak adalah button ni. Kalau tak, dia ada button fog lamp kat sini, untuk depan, untuk belakang. So bila menyala lampu, penuh lah semua. Cantik lah sikit rupa. Yang ni sebab dah dua ni dah tak ada button, blank. So rongak lah sikit bila on lampu. Dia putih kat sini, merah kat sini satu. Itu je lah satu kurang. Dan apa lagi yang kurang, headlamp pula, headliner Saga facelift ni cantik lah. Dia dah upgrade pakai tripod apa semua. Meter pun dah lawa. Design dalam dia still nampak outdated lah, pasal design ni dia just tukar update daripada design dashboard daripada Saga BLM dengan FLX. Yang facelift ni dia pakai touchscreen duduk atas, aircon vent dia letak bawah. Tapi sebenarnya walaupun cantik, tapi dia compare dengan layout dashboard secara umum, dia nampak janggal lah. Sekarang kita tengok apa yang saya tak suka kat belakang. Satu lagi saya nak tambah, ini bukan hanya khusus pada Saga, tapi semua model Proton kecuali X70 dan Perdana yang baru. Steering dia tak pernah ada adjust untuk rig. Untuk reach dia cuma boleh adjust naik turun je. Untuk tarik keluar ke dalam tak ada. Daripada zaman Saga lama yang Fiore sampailah ke Super 5S, Inspira pun tak ada. Adjust steering cuma atas bawah je. Sepatutnya Preve Super 5 masa keluar dulu, saya pernah komen masa dekat SA dia masa tu, kenapa Proton tak buat steering ni boleh adjust tarik luar dalam. Sebab dia masa tu nak jual kereta tu sebagai kereta global, jadi kenalah ada ciri-ciri kereta global. Sebab seat Proton ni sebenarnya okey, tapi kalau dia boleh buat adjustment steering tu boleh tarik luar dalam sekali kan, saya rasa perfect lah. Memang perfect. Okey, belakang ni yang saya tak suka Saga, walaupun seat dia boleh baring, tapi dia tak boleh baring 60-40. So tak boleh split baring ni. Kalau nak baringkan kena baring semua. So kalau bawa barang, korang tak boleh bawa passenger dekat Saga ni, kecuali yang duduk depan. Kalau ada yang nak duduk belakang, nak bawa barang panjang, sama ada barang kena tinggal atau orang yang duduk belakang tu kena keluar. Itu kelemahan Saga. Mungkin sebab nak jimat kau jugalah, tapi saya rasa mahal mana pun nak buat seat split ni kan. FPLA dia boleh baring lah. Kalau pakai Persona atau Persona yang standard, langsung tak boleh baring, lagi haru. Lepas tu dia punya seat base ni, dia punya kedudukan buckle ni tak kemas lah, sebab dia tak macam Persona dengan Iris. Persona Iris seat dia ada, dia buat lubang khas untuk seat belt buckle keluar. Saga tak ada, dia lalu dekat celah-celah ni je. So dia macam ni lah rupa dia. Orang tengah memang sempit lah kalau nak pakai seat belt. Lagipun orang Malaysia ni mana suka pakai seat belt. Orang naik kereta asal duduk dalam kereta je. Lepas tu komplain kereta tak selamat lah, tak laju lah. Nak modify, nak laju-laju, tapi seat belt tak nak pakai.
Okey, saya rasa itu saja komplain saya pasal Saga baru ni. Tapi saya rasa yang paling tak best pasal aircon tu lah. Saya rasa macam meralat jugalah dia punya airflow tak boleh adjust kan. Saya minat juga Saga ni, cuma hanya bajet tak cukup. Sebab saya target nak beli kereta second je. Tapi untuk yang nak beli Saga baru, harap video ini membantu korang untuk membuat pilihan sama ada Saga ni terbaik untuk anda atau tidak. Dan kalau anda rasa Saga ni terbaik untuk anda, jangan lupa WhatsApp saya untuk kita berurusan. Link WhatsApp dalam description. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk perkongsian berkenaan kereta Proton. Jangan lupa like video ni. Dan jangan lupa follow saya di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Cari nama saya Saiful Hamdan atau Saiful Batu Laut untuk di Twitter. Dan hingga ke video akan datang, jaga diri, jaga kebersihan, jaga keselamatan. Jangan keluar rumah tanpa sebarang urusan yang penting. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Dan sekian, terima kasih.